Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan satu pembentangan berkaitan dengan subjek Falsafah Pendidikan EDUP 2072 dan pensyarah kami ialah Encik Saipul bin Ayub. Tajuk pembentangan kami pada hari ini adalah analisis perkembangan sistem pendidikan dan hubungannya dengan falsafah. Sebelum pergi lebih lanjut, kami akan memperkenalkan dulu anggota kumpulan ataupun ahli kumpulan kami, iaitu saya Mafatin Atina binti Abdul Jalil, yang kedua Nurul Hidayah binti Azizan, yang ketiga Intan Syafinas binti Muhammad Azmi. Kami adalah dari kumpulan T1S105 kursus Bahasa Arab Sekolah Rendah. Pembentangan kami ini akan dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama sebelum kemerdekaan, kemudian selepas kemerdekaan dan masa kini. InsyaAllah saya akan menerangkan berkaitan dengan sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan telah wujudnya beberapa sistem pendidikan yang tertentu dan boleh dibahagikan kepada 6 bahagian, iaitu yang pertama sekolah pondok, yang kedua rancangan Cheesman atau laporan Cheesman, yang ketiga penyata Barnes. Baik, sebelum kemerdekaan wujudnya beberapa sistem pendidikan yang boleh dibahagikan kepada 7 bahagian, iaitu yang pertama sekolah pondok, yang kedua sekolah vernacular, yang ketiga laporan Cheesman 1946, yang keempat laporan Barnes 1950, yang kelima laporan Fenwu 1951, yang keenam Ordinan Pelajaran 1952 dan yang terakhir yang ketujuh iaitu Penyata Razak 1956. Sekolah pondok adalah sistem pendidikan yang diamalkan berteraskan pengajian ilmu Islam. Ianya ditadbir secara tidak formal, iaitu oleh ilmuwan agama Islam. Sekolah pondok ini dilaksanakan di tempat-tempat ibadah seperti surau ataupun madrasah. Ianya terbuka kepada semua golongan dewasa tanpa menetapkan had umur. Pendidiknya pula terdiri daripada individu lelaki, iaitu dari individu imam ataupun haji. Baik, kita lihat pula apakah dia hubung kait antara sistem pendidikan pondok tadi dengan falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK. Yang pertama, mementingkan pembangunan rohani. Yang kedua, mementingkan ilmu Islam demi melahirkan insan berakhlak terpuji. Dan yang ketiga, berteraskan agama Islam, iaitu dari segi aplikasi dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kita berpindah pula kepada sekolah vernacular. Apakah dia sekolah vernacular ini? Kita boleh lihat kepada 3 pembahagian aspek, iaitu yang pertama, sekolah vernacular ini menggunakan bahasa ibunda dalam PDPC, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru-guru dibawa dari negara asal. Dan yang ketiga, kurikulum dan pengurusan sistem persekolahan. Sekolah-sekolah vernacular ini boleh dibahagikan kepada 5 jenis sekolah, iaitu yang pertama, sekolah vernacular Melayu. Yang kedua, sekolah vernacular agama. Yang ketiga, sekolah vernacular Inggeris. Yang keempat, sekolah vernacular Tamil. Dan yang kelima, sekolah vernacular Cina. Jom sama-sama kita tengok pula kepada sistem pendidikan yang ketiga, iaitu laporan Cheesman tahun 1946. Laporan ini telah disediakan oleh H.R. Cheesman, iaitu seorang timbalan pengarah pendidikan pada tahun 1938. Tujuan laporan ini dibuat adalah bagi membina semula sistem pendidikan bagi menjamin setiap jenis sistem sekolah diperkembang secara menyeluruh ataupun sepenuhnya. Langkah pemulihan oleh pihak Inggeris untuk membina semula
sistem pendidikan Tanah Melayu selepas daripada berlakunya pemerintahan Jepun. Ini adalah yang dimaksudkan ataupun yang terkandung dalam laporan Cheesman. Baik, antara cadangan laporan Cheesman ini dapat dilihat kepada 3 aspek. Yang pertama, mereka mencadangkan pendidikan rendah secara percuma. Yang kedua, menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Dan yang ketiga, mata pelajaran sains dimasukkan dalam sukatan pembelajaran. Baik, kita berpindah pula kepada laporan Barnes 1950. Laporan ini telah pun diketuai oleh L.J. Barnes. Laporan ini berkaitan dengan satu pertubuhan bercorak kebangsaan yang mana sekolah kebangsaan dibuka dan menggunakan bahasa Melayu juga bahasa Inggeris. Akan tetapi, laporan ini tidak mendapat sambutan yang baik daripada semua kaum. Baik, kita lihat pula kepada apakah dia sebenarnya hubung kait antara laporan Barnes tadi dengan falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK. Yang pertama, dapat meningkatkan pendidikan di sekolah dengan mewujudkan latihan kepada guru. Yang kedua, mencadangkan penubuhan maktab-maktab perguruan. Dan yang ketiga adalah memperkembangkan potensi individu seperti yang telah pun dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Ayuh sama-sama kita tengok pula kepada laporan Fenwu 1950. Laporan ini telah pun dibuat oleh Dr. William P. Fern dan Dr. Wu Teh Yao. Tujuan laporan ini adalah bagi menyemak semula laporan Barnes dan pandangan masyarakat Cina yang mana mereka menganggap laporan tersebut adalah untuk menghapuskan bahasa tradisi orang Cina. Laporan ini telah pun dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan dan telah pun diluluskan pada September 1952. Okey, jom kita terus beralih pula kepada Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan pelajaran ini telah mengaplikasikan atau melaksanakan penubuhan bagi 2 jenis sistem persekolahan, iaitu yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pembelajaran akan dilaksanakan selama 6 tahun, iaitu pelaksanaan sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh laporan Barnes tadi dilaksanakan. Sekolah vernakular Tamil dan Cina tidak termasuk dalam sistem persekolahan kebangsaan. Akan tetapi, cadangan ini ataupun cadangan bagi Ordinan Pelajaran 1952 ini tidak dapat dilaksanakan atas kekangan kewangan dan juga telah berlakunya darurat. Baik, sama-sama kita saksikan apakah dia hubung kait antara Ordinan Pelajaran 1952 dengan falsafah pendidikan atau FPK. Yang pertama, hubung kaitnya adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar mampu untuk memperkembangkan lagi potensi individu seperti yang tertakluk dalam FPK, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, memperkembangkan lagi potensi individu dengan mewujudkan pembelajaran selama 6 tahun. Seterusnya, kita beralih kepada sistem pendidikan yang terakhir, iaitu Penyata Razak 1956. Cadangan Penyata Razak ini telah pun diterima oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan disahkan oleh Ordinan Pelajaran tahun 1957. Penyata Razak ini telah memberikan penekanan kepada usaha membentuk perpaduan kaum dan penghasilan tenaga kerja. Tujuannya adalah bagi menyemak semula dan menstruktur semula dasar pendidikan persekutuan Tanah Melayu bagi membina satu sistem pendidikan kebangsaan. Seterusnya, Penyata Razak ini mempunyai 17 cadangan dengan mengambil kira matlamat yang mana akhirnya membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan.
Baik, apakah pula hubung kait antara Penyata Razak 1956 tadi dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau FPK? Terbahagi kepada dua hubung kait, iaitu yang pertama, melahirkan rakyat yang bertanggungjawab untuk negara, iaitu dari aspek penggunaan bahasa ibunda, manakala hubung kait yang kedua adalah penggabungan semua sekolah menjadi satu jenis sekolah yang berkait dengan FPK atau Falsafah Pendidikan Kebangsaan, yang mana mementingkan kita untuk mengeratkan lagi hubungan antara kaum. Baik, ini adalah 7 sistem pendidikan yang terdapat sebelum kemerdekaan. Bagaimana pula dengan sistem pendidikan selepas kemerdekaan? InsyaAllah kawan saya akan membentangkan mengenai sistem pendidikan selepas kemerdekaan. Selepas melihat pendidikan sebelum merdeka, kini kita akan melihat sistem pendidikan selepas merdeka, iaitu melibatkan Laporan Rahmat Talib 1960, Akta Pendidikan 1961, Laporan Aminuddin Baki 1964, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 dan yang terakhir Akta Pendidikan 1996. Laporan Rahmat Talib 1960 telah dirangka untuk menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan seperti yang telah termaktub dalam Penyata Razak 1956 yang telah kita lihat sebelum ini. Dan di dalam Laporan Rahmat Talib 1960 telah dinyatakan beberapa sebab. Yang pertama, titik permulaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua, mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa. Maksudnya di sini, setiap sekolah mempunyai sistem peperiksaan yang sama. Dan yang ketiga, memberi penekanan kepada teknik dan vokasional dan pendidikan moral serta keagamaan. Dalam Laporan Rahmat Talib ini, beliau memberi penekanan dan penegasan kepada teknik dan vokasional dan juga pendidikan moral serta keagamaan. Laporan Rahmat Talib 1960 juga mempunyai hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang mana memajukan pendidikan teknik dan vokasional. Hal ini bersesuaian dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang mana menegaskan potensi dan kebolehan individu perlu dikembangkan. Selain daripada itu, mempunyai elemen untuk mencapai kesejahteraan diri kerana memberi pendekatan kepada pendidikan moral dan keagamaan. Selain daripada itu, boleh meningkatkan emosi, rohani, jasmani dan intelek. Akta Pendidikan 1961 telah beri penegasan kepada pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Selain daripada itu, Akta Pendidikan ini juga telah beri penegasan kurikulum mengikut acuan Malaysia. Dan yang ketiga, pendidikan menengah atas melalui 2 jurusan. Maksudnya, pendidikan menengah atas ditawarkan 2 jurusan, iaitu bidang akademik dan juga bidang vokasional. Antara hubung kait antara Akta Pendidikan 1961 dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah ia amat berkait rapat dengan elemen melahirkan rakyat yang berpengetahuan berdasarkan penguasaan dalam kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Selain daripada itu, dalam Akta Pendidikan 1961
mempunyai elemen untuk memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu dengan penghasilan 2 jurusan bagi menengah atas, iaitu bidang akademik dan bidang vocational. Seterusnya, sebelum kita lihat hubung kait laporan Aminuddin Baki 1964 dengan falsafah pendidikan kebangsaan, mari kita fahami dulu apakah yang terkandung dalam laporan Aminuddin Baki 1964. Antaranya ialah yang pertama, umur berhenti sekolah telah naikkan kepada 15 tahun. Yang kedua, pelbagai jenis kursus telah diperkenalkan bertujuan untuk melahirkan tenaga mahir. Dan yang ketiga ialah menyediakan pelbagai peluang pekerjaan selepas tamat pengajian. Antara hubung kait laporan Aminuddin Baki 1964 dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah laporan ini mempunyai elemen untuk memperkembangkan potensi secara menyeluruh. Hal ini kerana telah mempelbagaikan jenis kursus yang bertindak menghasilkan tenaga kerja yang mahir. Selain itu, laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 juga telah dirangka selepas kemerdekaan. Dalam laporan ini telah memberi penegasan terhadap penguasaan kemahiran asas 3M, iaitu kemahiran membaca, kemahiran menulis dan kemahiran mengira. Dan laporan ini menyeluruh dalam hal perpaduan dan bertindak untuk pengeluaran sumber manusia dan pembentukan kepribadian insan. Dan yang ketiga, memberi penegasan kepada usaha untuk memperkukuh kerohanian dan unsur disiplin yang tinggi. Antara hubung kaitnya laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah untuk melahirkan rakyat berakhlak mulia. Hal ini kerana wujudnya penegasan kepada usaha memperkukuh kerohanian dan disiplin. Sebelum diteruskan kepada pendidikan masa kini, kita fahami dulu apakah yang terkandung dalam Akta Pendidikan 1996. Antaranya ialah menjadi panduan untuk menjadikan sistem pendidikan lebih sistematik meliputi semua peringkat. Selain daripada itu, Akta Pendidikan 1996 juga merupakan garis panduan dan rujukan utama pelaksanaan pendidikan sejajar dengan perubahan masa. Dan yang terakhir sekali adalah sebagai asas untuk memartabatkan bahasa Melayu. Sekarang, saya akan sambung kepada sistem pendidikan Malaysia pada masa kini. Sistem pendidikan Malaysia pada masa kini terbagi kepada 3. Yang pertama, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 sehingga 2010. Yang kedua, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPP 2013 sehingga 2025. Yang ketiga, Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekarang, mari kita kenal apa yang dikatakan tentang Pelan Induk Pembangunan Pendidikan tahun 2006 sehingga 2010. Di dalam pelan ini, terdapat 6 teras strategik telah dikenal pasti untuk memperkukuhkan sistem pendidikan negara. Teras yang pertama, membina negara bangsa. Teras ini memberi fokus kepada pembinaan negara bangsa melalui pendidikan. KPM untuk membangunkan warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri global, patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Hasrat membina negara bangsa ini akan dicapai dengan memperkasakan bahasa Melayu.
meningkatkan disiplin pelajar, menggiatkan rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUP, serta menggiatkan aktiviti co-curriculum serta sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. Teras yang kedua pula ialah membangunkan modal insan. Usaha membangunkan modal insan, KPM akan memberi tumpuan kepada sistem nilai, aspek, disiplin, sasiah dan jati diri pelajar. Teras ini juga berhasrat melahirkan pelajar yang kompeten dalam sains dan teknologi, inovatif dan kreatif serta kebolehpasaran. KPM akan menyediakan sistem pentaksiran dan penilaian holistik, membina disiplin pelajar serta memberi penekanan kepada kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Teras yang ketiga pula, memperkasakan sekolah kebangsaan. KPM akan memperkasakan sekolah kebangsaan iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah supaya sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. Sehubungan dengan itu, sekolah-sekolah kebangsaan akan dilengkapkan kemudahan asas pendidikan yang mencukupi dan berkualiti, bekalan elektrik dan air bersih serta kemudahan ICT. Sekolah juga akan diberikan guru terlatih yang mencukupi mengikut option serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. Teras yang keempat pula ialah merapatkan jurang pendidikan. Penekanan dalam merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, jenis sekolah, tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar adalah untuk mengurangkan perbezaan daripada segi penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal, prestasi dan pencapaian pelajar serta keciciran. Justru, KPM akan membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan khususnya di luar bandar Sabah dan Sarawak dan memastikan semua sekolah mempunyai prasarana mengikut standard minimum. KPM juga akan memperbanyak bantuan kepada pelajar miskin, berkeperluan khas dan kumpulan minoriti, mengurangkan jurang digital dan menempatkan guru terlatih yang mencukupi mengikut option di kawasan luar bandar dan pedalaman. Seterusnya, teras yang kelima ialah memertabatkan profesion keguruan. Usaha mempertabatkan profesion keguruan adalah bagi memastikan profesion keguruan ini dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan dalam pembinaan generasi masa depan. KPM menaik taraf maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru untuk meningkatkan kelayakan guru ke peringkat ijazah. KPM juga akan menambah baik pemilihan calon guru, perjawatan, penempatan dan kebajikan guru. Seterusnya kita ke teras yang keenam iaitu melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Usaha melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan adalah dengan membentuk kluster kecemerlangan sekolah berasaskan akademik, co-curriculum dan sukan atau bidang-bidang khusus. Sekolah-sekolah terpilih dalam kluster ini akan dirangkaikan dalam institusi ternama tempatan dan luar negara, menawarkan pelbagai peperiksaan peringkat antarabangsa seperti International Baccalaureate dan dijadikan sekolah contoh. Sekolah-sekolah yang dikenal pasti daripada kluster ini akan dijadikan penanda aras dan showcase kepada peringkat antarabangsa selaras dengan usaha membangunkan sistem pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia. Sekarang mari kita kupas tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Mari kita tengok apa yang dikatakan tentang 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Yang pertama, akses.
Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian Berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas, iaitu tingkatan 5 menjelang 2020. Apa pula yang dikatakan tentang kualiti? Kualiti ialah semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. TIMSS dan PISA menguji bacaan, matematik dan sains sahaja. Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dimagunkan dan diterima di peringkat antarabangsa. Apa pula yang dikatakan dengan perpaduan? Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama, etnik. Murid belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian Berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia. Seterusnya, aspirasi yang kelima iaitu aspirasi yang terakhir iaitu kecekapan. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Dan yang terakhir, mari kita kenal apa dia dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat 6 tumpuan dalam dasar pendidikan digital Kementerian Malaysia. Yang pertama, meningkatkan penguasaan murid dalam teknologi digital. Yang kedua, memperkaya kandungan digital yang berkualiti. Yang ketiga, memperkasa kompetensi guru. Dan yang keempat, memperkukuh jalinan strategik. Yang kelima, mengupayakan infrastruktur digital. Dan yang terakhir, membudayakan penggunaan teknologi digital dalam kalangan pemimpin pendidikan. Seterusnya, hubungkan antara pendidikan masa kini dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah melahirkan insan yang seimbang dari segi aspek jeri iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Hal ini kerana wujudnya pelbagai pembaharuan daripada sudut digital dan pembangunan dalam modal insan. Yang kedua, ia mampu melahirkan seorang murid yang berpandangan progresif dan saintifik dengan mempelbagaikan kaedah PDP menggunakan kemahiran teknologi. Dan yang ketiga, ia mampu membudayakan penggunaan teknologi dalam kalangan pemimpin pendidikan iaitu guru perlu menjadi role model kepada murid dalam penggunaan teknologi digital. Oleh itu, boleh kita simpulkan di sini
Kemajuan sistem pendidikan semakin maju hari demi hari dengan adanya cadangan dan penambahbaikan sistem pendidikan sejak zaman sebelum kemerdekaan. Hal ini sekaligus membantu merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan demi melahirkan insan yang seimbang, jasmani, rohani dan intelek.